بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستهديه ونشكره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على بدر التمام ومصباح الظلام ومفتاح دار السلام وشمس دين الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام. وبعد، يقول الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أما بعد، tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada malam yang berbahagia ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk kita bertemu dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati pertemuan kita dan Allah Subhanahu wa taala memurniakan kefahaman kepada kita semua terhadap apa yang akan kita berbahaskan insyaallah taala. Tuan-tuan sedang hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung perbahasan kita pada membaca kitab Mukhtasar سلم التوفيق إلى محبة الله على التحقيق. Kata Tuan Syekh rahimahullah ta'ala: الدائم الخالق الرازق العالم القدير الفعال لما يريد ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. Kata Tuan Syekh rahimahullahu ta'ala, Ad-Daim, Tuhan yang maha kekal, Al-Khaliq, Tuhan yang maha pencipta, Ar-Raziqul Alim, yang maha memberi rezeki, maha mengetahui, Al-Qadir, yang maha berkuasa, Al-Fa'alu lima yurid, yang maha melakukan apa jua yang dikehendakinya. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara salah satu daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah Ad-Daim, yang maha kekal, tidak akan binasa. Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, di antara salah satu daripada nama-namanya adalah Ad-Daim, dan di antara salah satu daripada sifat-sifatnya adalah Al-Baqa. Namanya Ad-Daim, yang maha kekal dan tidak binasa, dan sifatnya tuan-tuan sifatul Baqa, yakni Allah Subhanahu wa taala tiada pengakhiran bagi kewujudannya. Allah Subhanahu wa taala maha kekal dan tidak akan binasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Dan kekekalan Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, adalah kekekalan yang sememangnya Allah Subhanahu wa taala berhak untuk bersifat dengan sifat tersebut. Kekekalan yang sememangnya Allah Subhanahu wa taala sendiri berhak untuk bersifat dengan sifat tersebut,
tanpa Allah Subhanahu wa taala berhajat kepada yang mengekalkannya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara ini penting supaya kita dapat membezakan di antara kekalnya Allah Subhanahu wa taala dan kekalnya beberapa makhluk yang telah disebutkan oleh para ulama, yang mana makhluk tersebut walaupun ada baginya permulaan, akan tetapi tuan-tuan, ia kekal dan tidak akan binasa. Apakah di antara makhluk-makhluk yang kekal dan tidak binasa? Sebagian ulama tuan-tuan menyenaraikan ada 10 makhluk yang kekal dan tidak akan binasa. Kesemua 10 makhluk ini tuan-tuan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi ia kekal dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ia kekal kerana Allah yang mengekalkannya. Maka kerana itu ia kekal. Di antara 10 perkara yang kekal itu tuan-tuan, seperti mana yang telah disebutkan oleh Syekh seperti mana yang telah disebutkan oleh Abu Mansur At-Tamimi tuan-tuan dalam kitab beliau Usuluddin, kata beliau, yang pertama adalah syurga, yang kedua neraka, yang ketiga arash, yang keempat qalam, al-qalamul a'la, qalam, yang kelima al-lauhul mahfuz, lauhul mahfuz, yang keenam ruh, yang ketujuh jasad golongan para anbiya, yang ke-8 jasad para syuhada, yang ke-9 kursi, dan yang ke-10 ajbu zanab. Ajbu zanab ni tuan-tuan, ia adalah satu partikel yang kecil yang berada di dalam tulang ekor manusia tuan-tuan. Di hujung tulang sulbi kita itu, tulang belakang kita itu paling hujung sekali, dia ada macam seolah macam bentuk ekor di situ tuan-tuan, dan dalam tulang itu tuan-tuan ada satu partikel yang disebutkan oleh para ulama sebagai ajbu zanab. Ain jim ba alif lam zal nun ba. Ajbu zanab ni tuan-tuan, kata ulama, sekalipun jasad manusia telah pun hancur di mamah tanah, tulangnya telah pun reput, akan tetapi tuan-tuan, ajbu zanab itu ia masih kekal dan tidak binasa. Dan daripada ajbu zanab itulah tuan-tuan, kata ulama, akan dijadikan semula manusia pada hari akhirat kelak, tatkala berlakunya hari kebangkitan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Jadi kesemua 10 perkara ini tuan-tuan yang telah disenaraikan oleh Abu Mansur At-Tamimi dan kitab beliau Usuluddin, beliau mengatakan bahawa kesemua 10 perkara ini kekal, akan tetapi kekal dengan kehendak Allah, yakni Allah yang mengekalkan dia. Kalau bukan kerana Allah yang mengekalkan makhluk-makhluk tersebut, maka sudah barang tentu tuan-tuan, pastinya makhluk-makhluk itu akan binasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Beza kekalnya Allah Subhanahu wa taala dan kekalnya makhluk-makhluk tadi ni tuan-tuan. Kekalnya Allah Subhanahu wa taala sifatnya kekekalan yang tersendiri. Kekekalan Allah Ta'ala itu adalah kekekalan yang sememangnya Allah Ta'ala berhak untuk bersifat dengan sifat tersebut, tanpa berhajat kepada sesuatu yang lain yang mengekalkan Allah Subhanahu wa taala. Berbeza dengan kekalnya syurga dan neraka. Syurga dan neraka kekal kerana Allah Subhanahu wa taala yang mengkehendaki syurga dan neraka itu kekal dan tidak binasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Tuan-tuan sedang hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Tuan Syekh, Al-Khaliq,
Al-Khaliq maknanya yang mencipta. Apa maksud Al-Khaliq? Terjemahannya tuan-tuan, Tuhan yang maha mencipta. Maksud mencipta itu tuan-tuan adalah mengadakan sesuatu daripada tiada kepada ada. Dan tiada yang mencipta dengan sesungguhnya melainkan Allah Subhanahu wa taala jua. Tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah juga tuan-tuan yang difahami daripada kalimat tauhid, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Di antara maksud yang telah disebutkan oleh para ulama terhadap kalimah tersebut adalah la khaliqa illallah. Tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sisi golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah, kita meyakini bahawasanya Allah Subhanahu wa taala sahaja yang mencipta. Adapun selain Allah Subhanahu wa taala makhluk, dicipta. Allah Subhanahu wa taala yang mencipta segala sesuatu yang berlaku di dalam alam ini. Termasuklah jasad kita dan segala perbuatan yang kita lakukan, tidak kira sama ada perbuatan itu baik ataupun buruk, taat ataupun maksiat, iman ataupun kufur. Sama ada perbuatan itu adalah perbuatan yang disengajakan ataupun perbuatan yang tak disengajakan, kesemuanya berlaku dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu golongan yang menyimpang tuan-tuan, golongan yang tersasar daripada jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana mereka ini tuan-tuan meyakini bahawa Allah Subhanahu wa taala yang mencipta, Allah Subhanahu wa taala menciptakan jasad manusia. Akan tetapi perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu ciptaan manusia sendiri. Kata mereka, Allah Subhanahu wa taala setelah mana menciptakan manusia, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kekuasaan. Allah taala ciptakan kudrat ataupun kekuasaan dalam diri manusia, yang dengan kekuasaan itulah manusia kemudiannya menciptakan perbuatan-perbuatannya. Wal'iyadzu billahi min dzalik. Ini tuan-tuan adalah satu keyakinan yang menyimpang daripada ajaran baginda sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Furqan ayat yang kedua, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa khalaqa kulla syai'. Wa khalaqa kulla syai' maknanya dan dia yang telah menciptakan akan segala sesuatu. Dan ayat yang ketiga dari suratul Fatir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal min khaliqin ghairullah. Yani tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Maka golongan yang mendakwa kononnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kekuasaan dalam diri manusia, yang dengan kekuasaan itulah manusia kemudiannya menciptakan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh mereka, maka ternyata orang ini tuan-tuan bercanggah keyakinannya dengan ayat Al-Quranul Karim. Golongan yang meyakini seperti ini tuan-tuan, yang berkeyakinan seperti ini adalah golongan Mu'tazilah. Golongan Mu'tazilah. Yang kemudiannya tuan-tuan, pemikiran ini telah diambil dan dibawa oleh golongan Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir ini tuan-tuan, kalau kita lihat di Malaysia ini, ternyata ia adalah satu aliran pemikiran ataupun satu golongan, satu gerakan yang diharamkan, yang difatwakan menyimpang ataupun sesat oleh Jabatan Agama Islam Selangor, JAIS. Tuan-tuan boleh rujuk dalam senarai fatwa. Di antara golongan-golongan yang menyimpang, golongan-golongan yang tersasar daripada ajaran akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah golongan Hizbut Tahrir. Khususnya tuan-tuan, mereka ini berkeyakinan bahawa manusia menciptakan perbuatannya. Wal'iyadzu billahi min dzalik. Hizbut Tahrir ini tuan-tuan adalah satu golongan yang menyimpang, yang telah pun diasaskan oleh Taqiyuddin An-Nabhani. Taqiyuddin An-Nabhani adalah seorang lelaki dari Palestin. Beliaulah yang bertanggungjawab mengasaskan Hizbut Tahrir
Dan subhanallahil azim, ternyata Hizbut Tahrir ni tuan-tuan, ni satu gerakan yang ada link dengan golongan barat tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Kata guru kami Al-Habib Dr. Ammar Al-Husaini hafizahullah taala, satu ketika tuan-tuan dilihat Taqiyuddin An-Nabhani yang merupakan pengasas kepada Hizbut Tahrir ni, beliau sentiasa berulang alik dari Palestin masuk ke Lubnan. Tujuan beliau datang ke Lubnan tuan-tuan untuk pergi ke safarah untuk pergi ke kedutaan Britain di sana. Kemudian satu hari tuan-tuan, beliau membawa satu beg bimbit keluar daripada kedutaan Britain. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau ditahan oleh polis. Bila disiasat tuan-tuan, dilihat dalam beg tersebut penuh dengan duit tuan-tuan. Lalu ditanya kepada Taqiyuddin An-Nabhani, duit ini datang dari mana? Kata beliau, aku baru balik daripada kedutaan Britain dan aku tawarkan mereka untuk peluk Islam, tetapi mereka menolaknya. Maka aku ambil jizyah daripada mereka. Konon jizyah ni cukai yang diambil terhadap orang-orang kafir, Ahlul Zimmah. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Ternyata mereka ini adalah satu golongan. Kalau Taqiyuddin An-Nabhani ini tuan-tuan mendapat sokongan kewangan daripada barat tuan-tuan untuk menggerakkan gerakan Hizbut Tahrir itu sendiri. Wal'iyazu billahi min zalik. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Hizbut Tahrir ni mereka mencedok sedikit daripada akidah golongan Mu'tazilah ni tuan-tuan, iaitu meyakini bahawasanya manusia menciptakan perbuatan mereka. Wal'iyazu billahi min zalik. Taqiyuddin An-Nabhani tuan-tuan, dalam kitab beliau Asy-Syakhsiyatul Islamiyah, beliau ada mengatakan bahawa manusia menciptakan perbuatan mereka. Wal'iyazu billahi min zalik. Tuan-tuan sedang hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita meyakini bahawa hanya Allah jua yang mencipta. Tidak ada yang mencipta melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah jua yang menciptakan manfaat dan Allah taala juga yang menciptakan mudarat. Allah taala yang menciptakan penyakit dan Allah taala juga yang menciptakan penawar bagi penyakit tersebut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa ke atas segala sesuatu. Ar-Raziq maknanya yang Maha memberi rezeki. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang memberi rezeki. Dan Ar-Raziq itu tuan-tuan, ia adalah salah satu daripada nama-nama yang dikhususkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tuan-tuan, kalau selain Allah taala nak gunakan nama seperti itu, hendaklah diletakkan perkataan abad, Abdul Razzaq, Abdul Razzaq sebagai contoh, maka itu boleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata ulama, rezeki itu tuan-tuan, setiap di kalangan manusia, setiap di kalangan hamba-hamba Allah telah pun ditentukan rezekinya. Telah ditentukan akan rezekinya. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Di antara salah satu daripada amalan yang mujarrab untuk seseorang itu murah rezeki adalah memperbanyakkan istighfar. Memperbanyakkan istighfar, seumpama dia sentiasa melazimi ataupun sentiasa mengucapkan istighfar 300 kali setelah subuh, setelah apa? Setelah terbit fajar shadiq, dan 300 kali setelah terbenam matahari, yakni setelah masuknya waktu maghrib. 300 kali istighfar lepas solat subuh dan lepas solat maghrib. Sekurang-kurang istighfar yang boleh dibaca adalah astaghfirullah ataupun rabbighfirli. Astaghfirullah ataupun rabbighfirli. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, warid satu sirah istighfar
yang mana kalau seseorang itu baca sekali dengan niat yang ikhlas di atas akidah yang benar, maka Allah Subhanahu wa taala akan kurniakan kepadanya pahala seperti mana bilangan orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan dari zaman Nabi Allah Adam alaihi salam sampailah zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah istighfar tersebut tuan-tuan? Rabbil fil lil mu'minina wal mu'minat. Okey, ataupun Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Itu istighfar yang warid daripada hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang membacanya, maka Allah taala akan kurniakan pahala sebanyak bilangan orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan dari zaman Nabi Adam alaihi salam sampailah zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah sirah istighfar tersebut? Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Ataupun Rabbi ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Maksud dia, ya Allah, kau kurniakanlah keampunan bagi orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan. Yakni kita mohon ampun daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon keampunan daripada Allah taala untuk orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan. Pahalanya sangat-sangat besar. Sekali kita baca istighfar itu tuan-tuan, Allah taala akan kurniakan pahala sebanyak bilangan orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan dari zaman Nabi Allah Adam alaihi salam sampailah zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Bayangkan tuan-tuan, berapa banyak bilangan orang-orang beriman laki-laki dan perempuan daripada zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ayuh tuan-tuan, sama-sama kita memperbanyakkan bacaan istighfar tersebut. Rabbighfir lil mu'minina wal mu'minat ataupun Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara salah satu daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala juga adalah Al-Alim. Al-Alim maknanya Tuhan yang Maha mengetahui. Pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan adalah pengetahuan yang meliputi akan segala sesuatu. Pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tiada mula dan tiada akhir. Pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tidak bertambah dan tidak berkurang. Allah Subhanahu wa taala mengetahui perkara yang telah berlaku. Allah taala mengetahui perkara yang sedang berlaku. Allah taala mengetahui perkara yang akan berlaku. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengetahui perkara-perkara yang takkan berlaku. Seandainya perkara yang tak akan berlaku itu berlaku, bagaimanakah, apakah yang akan berlaku? Allah taala tetap mengetahuinya dengan pengetahuan yang sempurna. Allah taala mengetahui bagaimana rupa paras Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan terperinci. Allah taala mengetahui apakah yang sedang kita fikirkan, apakah yang sedang kita bahaskan, apakah yang sedang kita catat ketika ini. Allah taala mengetahui bilakah kita akan dimatikan. Siapakah yang akan mengimamkan solat jenazah ke atas jenazah kita? Siapakah yang akan membacakan talqin di atas kuburan kita? Kesemuanya tuan-tuan telah pun tercatat dan telah pun berada dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebut juga tadi tuan-tuan, Allah taala mengetahui akan perkara-perkara yang tak akan berlaku. Kalau perkara-perkara tersebut, perkara yang tak akan berlaku itu berlaku, bagaimana keadaannya, apa yang akan berlaku, maka Allah Taala tetap mengetahuinya. Seumpama tuan-tuan, permohonan orang-orang kafir pada hari akhirat kelak, kononnya tuan-tuan, mereka minta kepada Allah Taala supaya dikembalikan semula ke atas dunia, kononnya nak lakukan amal ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Mafhum daripada ayat tersebut dihikayatkan tentang orang-orang kafir
ketika mana mereka diazab dengan azab yang sangat pedih di dalam neraka. Kemudian mereka minta kepada Allah Ta'ala, Rabbana abasarna wa sami'na, ya Allah telah kami lihat akan kebesaran kekuasaan-Mu, wa sami'na farji'na, maka kembalikanlah kami semula ke atas dunia, na'mal salihan, kami nak lakukan amal saleh ya Allah. Inna muqinun, sesungguhnya sekarang kami telah pun menjadi orang yang benar-benar yakin dengan janji-janji-Mu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembalinya orang kafir ke atas dunia setelah berlakunya qiyamah, maka ini satu perkara yang mustahil, tak akan berlaku. Akan tetapi tuan-tuan, seandainya mereka itu dikembalikan juga oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas dunia, apa yang akan berlaku? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim dalam ayat yang lain, walau ruddu la'adu lima nuhu anhu, seandainya mereka ini dikembalikan semula ke atas dunia, nescaya mereka akan kembali melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas mereka. Yakni mereka akan tetap kekal di atas kekufuran walaupun mereka itu dikembalikan semula ke atas dunia. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu dia tuan-tuan, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala Maha meliputi akan segala sesuatu. Dalam ayat Al-Qur'anul Karim, dalam Al-Qur'an ada sepotong ayat, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Ayat ini tuan-tuan bukan bermaksud Allah Subhanahu wa taala berada bersama-sama dengan hamba-hambanya di mana saja dia berada. Di mana saja hamba-hambanya berada, maka Allah Taala bersama-sama dengan hamba tersebut, dengan zatnya. Ini tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah satu salah faham yang berlaku di kalangan orang-orang awam. Di mana sebahagian di kalangan mereka tuan-tuan kononnya meyakini bahawa Allah Taala itu sentiasa bersama-sama dengan mereka. Di mana saja mereka berada dengan zat Allah Taala. Wal a'yadzu billahi min zalik. Ini adalah satu fahaman yang bengkok, yang bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maksud daripada ayat tersebut tuan-tuan, maksud ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum, ma'a di situ tuan-tuan adalah ma'iyatul ilm. Yani maksudnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui akan hamba-hambanya di mana saja mereka berada. Di mana saja mereka berada. Bukan maksud ayat tersebut Allah Taala akan bersama-sama dengan hamba-hambanya, dengan zatnya, walau di mana saja mereka berada. Tidak. Dalam bahasa Arab tuan-tuan disebutkan ma'iyatul ilm. Ma'iyatul ilm. Tuan-tuan sedang hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ada satu golongan tuan-tuan, ada seorang lelaki namanya Sayyid Qutb. Dalam kitab beliau Fi Zilalil Quran, ketika mana sampai ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum, bila mentafsirkan ayat tersebut, beliau kata maksud pada ayat itu Allah Subhanahu wa taala bersama-sama dengan hamba-hambanya, dengan zatnya di mana saja mereka berada dan pada bila-bila masa. Wal a'yadzu billahi min zalik. Ini tuan-tuan adalah satu keyakinan yang saya sebut tadi, satu keyakinan yang bertentangan dengan akidah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan ini adalah akidah Jahmiyah. Golongan Jahmiyah ni tuan-tuan meyakini bahawa Allah Ta'ala berada di mana-mana dengan zatnya. Sedangkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita meyakini bahawasanya Allah Subhanahu wa taala ada tanpa bertempat. Allah Subhanahu wa taala bukan duduk bersemayam di atas arasy. Allah Subhanahu wa taala bukan di langit, bukan di bumi, dan bukan berada di mana-mana. Kerana bertempat itu adalah sifat bagi makhluk. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebahagian golongan
yang mendakwa tasawuf. Yang mendakwa tasawuf ni kalau dalam bahasa Arab tuan-tuan disebut sebagai golongan mutasawwifin. Acah-acah tasawuf tuan-tuan. Yang kononnya mereka ini mengamalkan beberapa tarikat yang tertentu. Wal'iyadzu billahi min dzalik, sebahagian di kalangan mereka tuan-tuan kononnya mereka nak mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka mendakwa bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui akan segala perkara yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadzu billahi min dzalik. Melampau dalam memuji baginda sallallahu alaihi wasallam sehingga menyifatkan Nabi Muhammad dengan sifat Allah. Ini tertegah dalam Islam. Nak mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, itu satu perkara yang baik dalam Islam. Nak memuji baginda sallallahu alaihi wasallam juga tuan-tuan, itu adalah satu perkara yang dipuji dalam Islam. Mengagungkan Nabi Muhammad, memuji Nabi Muhammad SAW, ia adalah satu perkara yang diharuskan, digalakkan dalam Islam. Akan tetapi tuan-tuan, pengagungan yang dilakukan terhadap baginda SAW itu tuan-tuan, hendaklah tidak melampaui batas. Pengagungan yang dilakukan kepada Nabi Muhammad SAW ataupun puji-pujian yang diberikan kepada baginda SAW hendaklah tidak sampai ke tahap mendustakan ajaran baginda SAW. Rasulullah tak pernah ajar bahawasanya baginda SAW mengetahui segala perkara yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh tuan-tuan, dalam hadis Jibril, tak kala Sayyidina Jibril alaihissalam datang kepada baginda SAW bertanya beberapa perkara kepada baginda SAW. Ditanya kepada baginda tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan. Dan ditanya juga kepada baginda SAW, bilakah berlakunya qiyamah? Mata sa'ah, bilakah berlakunya qiyamah? Kata baginda SAW, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya ini lebih mengetahui daripada yang bertanya. Yang ini seolah-olah baginda SAW nak kata, tidak saya mengetahui bilakah berlakunya kiamat, dan tidak juga kamu mengetahui bilakah berlakunya kiamat. Kita ni, seolah-olah Rasulullah kata, kita ni sama ada kamu yang bertanya atau saya yang ditanya ini, kita tak tahu bilakah berlakunya kiamat. Kerana itu adalah salah satu daripada rahsia-rahsia Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita mengatakan bahawasanya Nabi Muhammad SAW mengetahui akan segala perkara yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ghulu, ini melampau. Dan perbuatan ini tuan-tuan adalah satu perbuatan yang dikeji dalam Islam. Kerana menyifatkan makhluk dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, wal a'yadzu billahi min zalik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara nama-nama Allah Ta'ala juga adalah Al-Qadir. Al-Qadir yakni maknanya yang maha berkuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala tuan-tuan, kekuasaannya meliputi akan segala sesuatu. Dan tidak ada sesuatu pun yang mampu melemahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sesuatu pun yang mampu melemahkan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha melakukan apa jua yang dikenakinya. Tak ada yang mampu melemahkan Allah Subhanahu wa taala, dan tak ada yang mampu menghalang daripada berlakunya apa yang Allah Taala kehendaki tersebut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala maha berkuasa menjadikan sesuatu dan mentiadakan sesuatu. Allah Subhanahu wa taala maha berkuasa dalam menjadikan sesuatu dan mentiadakan sesuatu. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala meliputi akan segala sesuatu. Dan tidak ada sesuatu pun yang mampu menghalang daripada berlakunya kehendak Allah, dan tidak ada sesuatu pun yang mampu menghalang daripada berlakunya
tidak ada sesuatu pun yang mampu melemahkan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Tuan-tuan sedang hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari sini tuan-tuan kita faham bahawa apabila seseorang itu mengambil barakah daripada tinggalan para anbiya, mengambil barakah seumpama daripada rambut baginda sallallahu alaihi wasallam, maka itu satu perkara yang harus. Karena apa tuan-tuan? Apabila seseorang itu bertabarruk, apabila seseorang itu mengambil barakah daripada rambut baginda sallallahu alaihi wasallam, maka tak kala dia bertabarruk, tak kala dia mengambil barakah daripada rambut Rasulullah itu, bukan dia meyakini bahawa rambut itu yang menciptakan manfaat, tetapi yang menciptakan manfaat adalah Allah. Rambut itu hanya sebab saja. Samalah seperti apabila kita makan. Bila kita lapar tuan-tuan, kita makan nasi. Bila kita makan nasi tuan-tuan, itu tidak menjadikan kita syirik. Sebab apa? Bila kita makan nasi, kita tidak meyakini bahawa yang mengenyangkan itu nasi. Tidak. Bukan nasi itu yang menciptakan kekenyangan, tetapi yang menciptakan kekenyangan ataupun yang mengenyangkan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Nasi itu hanya sebab saja. Begitu juga tuan-tuan, apabila seseorang itu ditimpa sakit, dia ambil ubat. Maka apabila seseorang itu ambil ubat apabila sakit tuan-tuan, itu tidak menjadikan dia seorang yang syirik. Yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak. Itu tidak dikira sebagai dia menduakan Allah, mempersekutukan Allah taala dengan sesuatu yang lain, tidak. Sebab apa? Sebab dia meyakini bahawa yang menciptakan kesembuhan adalah Allah. Adapun ubat yang diambil itu hanyalah asbab saja. Hanya sebab saja, hanya ikhtiar. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah juga apabila seseorang itu mengambil barakah daripada rambut baginda sallallahu alaihi wasallam, maka itu tidak dikatakan satu perbuatan yang syirik. Bahkan ialah satu perkara yang diharuskan dalam Islam. Karena apa tuan-tuan? Karena di saat seseorang itu mengambil barakah daripada rambut Rasulullah, dia meyakini bahawa rambut itu hanyalah asbab. Adapun yang menciptakan kesembuhan, yang menciptakan barakah adalah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Persoalan tuan-tuan, adakah masih ada sampai sekarang rambut baginda sallallahu alaihi wasallam? Jawapannya tuan-tuan, di sisi ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ya, rambut Rasulullah masih lagi ada sampai sekarang. Rambut itu tuan-tuan diperturunkan dari satu generasi ke satu generasi dengan sanad yang bersambung. Seperti mana hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, ucapan-ucapan baginda sallallahu alaihi wasallam yang dahulu 1400 tahun yang lalu baginda ucapkan di hadapan para sahabat, ia sampai kepada telinga kita tuan-tuan sampai zaman sekarang ini melalui jaluran sanad, rantaian sanad yang menghubungkan seorang ulama dengan ulama-ulama yang lain sehinggalah kepada zaman baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka begitulah juga tuan-tuan, sampainya rambut itu kepada zaman kita sekarang tuan-tuan melalui sanad yang bersambung menghubungkan para ulama yang fiqh, maklumat yang para ulama yang dipercayai. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sisi Ahlussunnah wal Jamaah kita meyakini bahawa bertabarruk dengan asarun Nabi, bertabarruk dengan tinggalan baginda sallallahu alaihi wasallam seumpama rambut baginda, ialah satu perkara yang harus. Seperti mana kita makan nasi dan kita ambil ubat tuan-tuan, ialah satu perkara yang harus. Ia tidak dikatakan sebagai satu perbuatan yang syirik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah taala pada pertemuan yang akan datang kita akan bahaskan sedikit tentang bertabarruk dengan asarun Nabi, tentang keharusan tabarruk itu, hadis-hadis dalil daripada hadis baginda sallallahu alaihi wasallam dan dalil daripada perbuatan golongan para sahabat.
Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu khaira. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala mudah-mudahan dengan barakah majlis ilmu yang kita adakan pada malam ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala makbulkan hajat-hajat dunia dan hajat-hajat akhirat kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umur kita dan keberkatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala bebaskan kita semua daripada belenggu hutang. Allah Subhanahu wa Ta'ala matikan kita semua dalam iman. Allah Ta'ala kurniakan kesembuhan terhadap penyakit-penyakit yang kita alami zahir dan batin. Penyakit-penyakit yang dialami oleh anak-anak kita, cucu-cucu kita, pasangan kita, ibu ayah kita, guru-guru kita, jiran tetangga kita serta sahabat handai kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala himpunkan kita semua dalam syurga Firdaus seperti mana Allah Ta'ala himpunkan kita pada malam ini bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahlil 3 kali, kita selawat 3 kali. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.